Hari ini kita mau bincang berkenaan dengan banjir yang berlaku di Klang pada 27 hari bulan Mac dan 30 hari bulan Mac. Okey, dan banjir pada 30 hari bulan Mac adalah banjir yang paling teruk di Dun Kota Alam Shah N48C. Okey. Saya difahamkan beberapa jabatan telah menghantar laporan pada Kerajaan Negeri Selangor pada minggu lepas, dan pada hari Khamis yang lepas mereka MTES telah mengadakan perbincangan. Di sini saya menyeru Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor mengeluarkan laporan itu kepada umum supaya rakyat khususnya di Klang nak tahu apa punca masalah itu. Okay? Sebab hasil yang kita dapat dari berita-berita yang kami dapat melalui surat khabar, melalui cakap-cakap daripada pihak-pihak tertentu, kami dapati banjir di Klang pada 27 hari bulan Mac adalah disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama, kunci air di Sungai Ara Pandamaran rosak. Dan yang kedua, pembinaan jambatan di atas Sungai Teluk Gadong di Sungai Sireh di mana tanah dan piling telah menghalang pergerakan air. Okey. Kami telah pergi ke tempat kejadian pada waktu petang dan kami ada dapati tanah-tanah dan itu piling-piling berada di sekitar kawasan itu. Itu sebab kami rasa ada sesuatu yang tak kena. Okay. Di sini saya mahu pihak berkuasa memberitahu apa punca sebenarnya. Kami telah pergi ke tempat kejadian pada waktu petang dan kami ada dapati tanah-tanah dan itu piling-piling berada di sekitar kawasan itu. Itu sebab kami rasa ada sesuatu yang tak kena. Okay. Di sini saya mahu pihak berkuasa memberitahu apa punca sebenarnya. Ini Kerajaan Selangor, Negeri Selangor harus mengeluarkan laporan ini selaras dengan Freedom of Information, Transparency in line with People Come First policy. Dia jangan cuba tutup itu kesilapan atau kecuaian atau kelalaian pihak berkuasa. Dan manakala banjir yang berlaku pada 30 hari bulan, kami dapati kunci air ditutup pada waktu itu, menyebabkan air tidak dapat mengalir keluar. Kunci air ini siapa yang buka tutup misalnya? JPS. Kunci air ini adalah tanggungjawab JPS. Okey. Jadi pada waktu kejadian itu kami menerima laporan bahawa air pasang tidak berlaku. Jadi mengapa kunci air itu ditutup? Itu sebab kita nak tahu. Okey, yang kedua, kami dapati pihak JPS tidak menjalankan kerja-kerja menaikkan taraf sistem PAM yang sedia ada. Walaupun pihak MPK telah menulis surat kepadanya pada 22 hari bulan Mac 2010. Selama 2 tahun, pengarah JPS tidak berbuat apa-apa. Sedangkan MPK sudah membuat kajian dan menyatakan kemungkinan kunci pintu air tidak cukup. Nombor 3, seterusnya kita ada mesyuarat. Selepas ini kita ada mesyuarat. Dalam mesyuarat pada 8 hari bulan Disember 2010, pegawai JPS Pegawai JPS ada
membuat penerangan, master plan sistem peparitan, ada mengambil kira kekesanan air yang seharusnya mengalir keluar ke kunci AO. Kunci air di Kampung Delik memang sentiasa dipantau. Kalau dia sentiasa dipantau, macam mana pintu itu boleh tutup? Itu sekali kita mau JPS beri satu penjelasan mengapa waktu kunci itu ditutup pada masa itu. Ini ada semalam punya paper ada tunjukkan berita bahawa kunci air ditutup. Okey, kalau dalam mesyuarat yang lepas dia cakap dia kunci air di Kampung Delik memang sentiasa dipantau. Kalau sentiasa dipantau, macam mana dia boleh tutup? Ketika hujan lebat dan juga apabila keadaan air besar berlaku. Okey. Dan di sini tidak ada kesan air besar sebab air pasang tidak berlaku pada masa itu. Okey. Kunci air yang ada sekarang hanya dapat menampung sekitar 60 mm tambahan air. Sekiranya lebih daripada itu, ia tidak menampung lagi. Jadi yang kami fahamkan, hujan pada 30 hari bulan 3 ialah 90 mm. Bermaksud air hujan sudah lebih daripada dia punya kapasiti. Jadi ini sudah salah satu faktor mengakibatkan banjir berlaku. Yang kedua pintu tidak buka. Ini jelas masalah JPS. Dan masalah ini JPS sudah tahu sebab pada bulan 3 22 Mac MPK sudah memaklumkan pada JPS. Tapi soalnya mengapa mereka tak ambil tindakan? Okey. Dia di sini dia ada juga menulis dalam aspek peruntukan pula sudah ada peruntukan sebanyak 57 juta. Di mana pergi 57 juta? Mengapa mereka tak gunakan 57 juta yang sedia ada untuk melaksanakan itu plan jangka masa pendek dan panjang? Kita jangan cakap plan masa panjang. Plan jangka pendek pun dia tak buat apa-apa. Have you asked the government what happened to this 50 million, 57 million? Ada pernah tanya tak? I ada keluarkan paper 2 kali pada hari I think minggu lepas sama semalam, tapi belum ada orang cakap apa-apa tentang ini. Okay, that is why I ask the government to come and clarify where is the 57 million go. Semalam saya ada baca berita. Saya ada baca berita Malaysia Kini. Itu Encik Yamuna Perimalu, Head of Corporate Communication of Ministry of Natural Resource and Environment. Okey. Dia membalas artikel Putrajaya withholding 1 billion flood migration fund. Okey. Jadi soal sekarang, masalah sekarang, I think government have to come and make clear the holes there. Where is the 1 million flood migration? Who are they holding or not? Because with the 57 million, they never do anything. What about the 1 billion? You must know the whole Klang population in here are paying more than 1 billion taxes, per annum. And we just request the federal government to give 1 billion for flood mitigation for next 50 years. Why is so difficult? Why is so difficult? We are paying the tax. We are also a responsible citizen to the country. We follow according to all the rules of Malaysia. But why can't they do all these things? So now they are blaming on the Putrajaya for withholding the 1 billion mitigation fund. So I don't know who is right, who is wrong. But for the 57 million, we are very clear because that thing was discussed in the meeting, and it clearly showed that they have already claimed they have the money.